بسم الله الرحمن الرحيم. بركة الحمد حمد الله الشاطرين حمد الحسن الحمد الشاطرين سهل الحمد الشاطر الحمد المسكر بكرم آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, alhamdulillah, sekali lagi kita dapat bersama-sama di dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia ini, bagi kita menunaikan salat fardu maghrib secara berjemaah. Dan kita pohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan salat kita, zikir kita serta doa kita ianya akan diterima pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kita menyambung pembacaan kitab Samaril Jannah pada menterjemahkan kitab Risalah Al-Mu'awanah fi Sulukin Tariqil Akhirah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah wa ta'ala. Kita tengok tuan-tuan, kalau pada kitab yang kuning ni, kitab kuning ni dia muka surat 4. Kita sambung kat situ. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Maka telah berkata pengarang kepada kitab ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan munafaat ilmunya kepada kita di dunia maupun di akhirah. Maka dia kata, tengok muka surat 4 mana. Dan bermula yakin itu ibarat daripada kuatnya iman. Dia kata. Jadi tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, sebelum ni kita dah terang bahawa satu-satu orang dia nak kena memperbaiki keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehinggalah keyakinan itu tadi dia benar-benar menjadi kuat,
sehinggalah tidak goyah lagi keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, keyakinan yang kita bincangkan sebelum daripada ni, hari ni kita nak terang apa dia yang dimaksudkan dengan kuatnya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga lepas ni kita akan terang bagaimana pula caranya untuk kita memperkukuhkan lagi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita tengok pengarang kepada kitab ni, dia terang kepada kita satu persatu. Mula-mula dia terang kepada kita satu orang ni dia nak kena ada keyakinan yang begitu kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia terang kepada kita apa dia sebenarnya keyakinan yang dikehendaki daripada sini. Kemudian nanti insya-Allah kita akan masuk pula pada bab bagaimanakah caranya untuk kita memperkuatkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, Al-Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, dia beritahu yang kita cerita sebelum ni berkenaan dengan yakin. Dia kata, dan bermula yakin itu ibarat daripada kuat iman. Tuan-tuan, yang dimaksudkan yakin sebelum daripada ni adalah merujuk kepada kuatnya iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, itu yang dimaksudkan dengan yakin yang kita sebutkan sebelum daripada ni. Makna kata dia merupakan suatu keimanan yang mantap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepercayaan yang tidak ada lagi berbelah bagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, sebab tu dalam soal keimanan ni, dia tak boleh untuk kita main cuba-cuba. Tak boleh. Ni dalam soal keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kata dia melibatkan kepada soal keimanan kepada Allah, maka dia adalah benda qat'i. Tuan-tuan, benda qat'i ni adalah benda hak yang putus. Dia bukannya satu benda hak yang boleh untuk kita cuba-cuba. Ni yang dinamakan sebagai iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna kata, tuan-tuan, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tak lagi meragui Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga dia tidak ada fikir lagi dah bila mana perkara tu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kita pakat jaga iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bila mana kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala esok, dalam keadaan kita tergolong daripada golongan orang mukmin, iaitulah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, buatlah apa pun juga kebaikan di atas muka bumi. Belajarlah ilmu setinggi mana sekalipun. Tuan-tuan, tujuan kita adalah nak berpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu Allah Subhanahu wa ta'ala dia sebut yaumun la yanfa'u malun wala banun. Kamu semua akan sampai, kata Allah, di suatu hari yang mana pada hari tersebut anak penak dan juga harta benda ini semuanya tak memberikan manfaat. Dan tuan, makna kata bila mana satu orang dia balik semula kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tak nak dia punya anak penak dia. Allah Subhanahu wa ta'ala tak mau harta dia. Allah Subhanahu wa ta'ala tak mau apa-apa yang ada pada diri dia.
Dan tuan, untuk apa lagi Allah Subhanahu wa ta'ala dia berkehendak kepada harta? Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu dia adalah ghaniyun. Dia adalah yang maha kaya. Bahkan apa yang kita ada pada hari ini pun ianya adalah hak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, apa gunanya pangkat nak dibawa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu dia Al-Ali, iaitulah yang maha tinggi. Dan tuan, untuk apa lagi dah Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak kepada kecantikan kita, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu dialah yang maha cantik. Dan juga semua ni Allah Subhanahu wa ta'ala kata laisa kamithlihi syai'. Allah Subhanahu wa ta'ala itu dia tidak pernah pun serupa dengan sesuatu apapun. Dan tuan, Allah dia tidak pernah serupa dengan sesuatu apapun, kerana semua benda ni dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala nak tengok bila mana satu orang dia balik esok-esok ni, illa man atallaha biqalbin salim. Cari yang ni, tuan. Bila mana dia nak kembali kepada Allah dalam keadaan hatinya sejahtera, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, ulama tafsir dia tafsirkan apa dia yang dimaksudkan dengan qalbin salim ni, dengan hati yang sejahtera. Dan tuan, iaitulah dengan keimanan yang diterima pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Iaitulah akidah yang tidak bercampur baur dengan akidah-akidah yang menyeleweng daripada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, sebab tu tujuan kehidupan kita tak lain tak bukan hanyalah sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, kembali kita kepada fungsi asal kita dijadikan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku jadikan jin dan juga manusia kecuali untuk dia menjadi hamba kepada aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, sebab tu bila mana kita buat apa pun juga kebaikan, kita zikirlah banyak mana sekalipun. Dan tuan, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bagaimana kita berada pada jalan hidayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, sebab tu kita dalam beramal ni, dan tuan, kita tak harap nak jalan at-tahiyat. Dan tuan, kita tak harap daripada amalan yang kita duk buat ni kita boleh terbang di udara. Dan tuan, bahkan ulama kata benda-benda yang seumpama ni dia merupakan kemuliaan-kemuliaan kecil yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada satu-satu orang. Dan tuan, kerana tu ulama kata satu orang yang dia dapat istiqamah pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh dia telah pun diberikan satu nikmat yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, sebab tu disebutkan di dalam kitab Minhajul Abidin pendapat daripada Al-Hasan. Kata beliau, satu orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini merupakan satu pekerjaan yang sangat-sangat baik. Dan tuan, orang ni dia suka meratib. Orang ni dia suka baca surah-surah yang ada kelebihan di dalamnya. Dan tuan, ada orang yang dia mengikuti tarekat, ada orang yang dia mendalami ilmu tasawuf, ilmu ma'rifah dan sebagainya. Dan tuan, yang ni semua ni adalah ilmu dan juga amalan yang mana kita nak menuju kepada kebaikan dan juga nak menuju kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kata Al-Hasan, hendaklah kamu perhatikan benda yang jauh lebih besar daripada tu. Dan tuan, kita zikir bagus,
Tuan-tuan, sebagai contoh, ada orang yang dia suka lantunkan zikir kepada Allah seumpama Subhanallahil azim, Subhanallahi wa bihamdih. Tuan-tuan, ni kata Nabi SAW, inilah merupakan dua kalimat kata Nabi SAW yang mana khafifatani fil lisan. Dia merupakan kalimat yang sangat ringan pada lidah kata Nabi SAW. Tuan-tuan, kalimat ni bukan berat sangat. Subhanallahil azim, Subhanallahi wa bihamdih. Kemudian dua kalimat ni bila disebut saqilatani fil mizan, dia merupakan dua kalimat yang bila ditimbang di neraca Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi berat timbangan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, hebat kalimat ni. Kemudian kata Nabi SAW, dahlah dia berat pada timbangan habibatani ila rahman. Dan dua zikir inilah merupakan zikir yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dua zikir yang ringan pada lisan dan juga dua zikir yang memberatkan neraca esok pada hari akhirat, dan juga dua zikir yang mana zikir itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, kita pun meratiklah Subhanallahil azim, Subhanallah wa bihamdih, Subhanallahil azim, Subhanallah wa bihamdih. Tuan-tuan, terutamanya sebelum daripada mana masuk waktu subuh. Kerana kata ulama, siapa-siapa yang berzikir dengan zikir ni sebelum daripada waktu subuh, maka kamu akan tengok sebanyak 33 kali. Subhanallahil azim, Subhanallah wa bihamdih. Tuan-tuan, dia akan direzekikan oleh Allah dengan rezeki yang begitu banyak, dan juga daripada sumber yang ia sendiri pun tak sangka-sangka. Pasal apa, tuan-tuan? Ni dua zikir yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka ramailah daripada kita ni meratik zikir, dan juga kita pun melakukan segala kebaikan-kebaikan di atas muka bumi. Tuan-tuan, tapi kata Al-Hasan dalam kitab Minhajul Abidin, tuan-tuan, beliau kata lagu mana? Ya, bila mana kamu zikir kepada Allah, maka kamu mendapatkan kelebihan daripada zikir tersebut. Tetapi ada benda yang jauh lebih besar daripada tu. Kalau kamu buat benda ni, dia jauh lebih besar daripada zikir yang kamu lantunkan itu. Dia lebih besar daripada zikir yang kamu lafazkan itu. Tuan-tuan, kita melafazkan zikir yang tu baik, tapi kata ulama, ada lagi yang lebih besar daripada zikir itu. Tuan-tuan, apa dia? Iaitulah ketika mana satu orang dia berhadapan dengan benda yang haram, lalu dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang macam ni jauh lebih besar daripada zikir yang kamu lafazkan. Tuan-tuan, masa kita duduk dekat dalam masjid ni, tuan-tuan, memanglah lah ni iman kita tengah naik semua ni. Iman kita pada masa ni semua tengah naik semua ni. Tuan-tuan, kita duduk baca kitab, duduk dalam masjid Allah. Tuan-tuan, duduk dalam masjid ni tenang kita. Tuan-tuan, duduk dekat dalam Masjidil Haram pada masa tu, aku duk rasa tak nak balik, nak beramai je duk rasa tu. Tuan-tuan, tapi bila balik Malaysia tak mau nak beramai. Tuan-tuan, masa di Mekah, Madinah ni sebelum subuh turun pergi masjid dah. Duk buat amalan Quran ni setiap masa. Tapi pasal apa yang bila balik ke tanah air, yang dia duk selalu buka mangkit-mangkit tidur je tengok WhatsApp dulu. Tuan-tuan, kod hari tu ada kenduri ke, kod hari tu ada mesyuarat ke. Tuan-tuan, pada masa kita duduk dalam lingkungan ini, ya tuan-tuan, pada masa ni kita nak rasa beribadat pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, pada masa ni kita duk berasa semangat
untuk melakukan amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Kita dikelilingi dan juga kita berada dalam suasana kita beribadat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, satu masa nanti kita diuji oleh Allah. Dan tuan, benda ni disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia tu dia menyangka bahawa Allah akan tinggalkan dia dalam keadaan dia berkata kami beriman dah dengan Allah, wa hum la yuftanun, sedangkan dia belum lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kerana tu dalam kitab Minhajul Abidin dia sebut, satu orang yang zikir kepada Allah meratibnya tak berhenti, itu satu kebaikan. Tapi jauh lebih baik ketika mana dia berhadapan dengan perkara yang diharamkan oleh Allah. Tuan-tuan, pada masa itu apa agaknya ada satu cerita, saya teringat benda ni. Tuan-tuan, cerita ni bukan saya yang mengalami dah. Tuan-tuan, ni orang main cerita, saya cerita balik lah. Tuan-tuan, ada satu orang Pak Haji, tuan-tuan, pakai kepiah putih. Kepiah putih. Dia pergilah bermalam di salah sebuah hotel. Dia check in hotel. Dan masa dia check in hotel, tengah-tengah malam dia duduk seorang. Tengah-tengah malam, tiba-tiba pintu hotel dia diketuk oleh seseorang. Dan ketuk-ketuk, maka dia pun buka pintu tu. Buka pintu, tuan-tuan, tu dia punya segak, dengan baju tak cukup kainnya. Tu dia, putih gebu. Lalu ditanya kepada Pak Haji ni, dia kata, Haji, maukah? Dia kata, faham dah lah. Kalau dah dia tanya macam tu, tiba-tiba pula main duk ketuk pintu hotel kita, tiba-tiba dia duk tanya, Haji, maukah? Takkan tak faham. Takkan kita tak faham. Tuan-tuan, maknanya dia nak tawarkan lah tu benda-benda yang tak elok tu. Tuan-tuan, kata Haji ni apa dah? Dia kata, tak nampak lah ni? Ni kepiah atas kepala ni, warna putih ni, tak nampak lah? Aku tak mau ni. Tuan-tuan, kata orang yang main hotel ni, oh itu macam ke Haji? Itu hari dia kata, ada satu orang Haji ini macam juga, pakai kopiah putih juga. You tak mau, tapi dia mau. Hak tu mau. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Walaupun kita pakai kepiah putih, duk pakai sorban, duk pakai jubah ni, tuan-tuan, nak ceritanya, nak tahu keimanan ni kepada Allah Subhanahu wa taala yuftanun, ketika mana nanti dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang meratik tu meratiklah, tuan-tuan, tapi kena ingat pada masa tu dalam suasana kita selesa, tak ada apa-apa, duk dalam bilik aircon, kita duk sorang-sorang. Tuan-tuan, meratib pula tasbih harga RM350 kayu kokoh. Duk meratib bagai tu, memanglah tuan-tuan, kita duk rasa dekat je dengan Allah Subhanahu wa taala. La yuftanun, dia belum lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, agak-agak kalau terjadilah pada kita sebagaimana di Palu ni, tengah-tengah duk semayang, tiba-tiba masjid ni duk bergegak macam tu, agak-agak siapa lari dulu? Silap-silap saya yang keluar dulu. Kita tengok ustaz tak ada, ustaz mana? Ingat orang nak minta doa daripada ustaz, tengok-tengok ustaz yang keluar dulu. Tuan-tuan, la yuftanun, dia belum lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab tu Allah Ta'ala beritahu dalam ayat ni berharga sangat-sangat. Allah tak pandang apa yang ada pada kita, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali bila mana dia hadir, dia datang kepada Allah dalam keadaan hatinya suci bersih. Makna hati yang suci bersih tu lagu mana? Ni yang kita baca pada malam ni, iaitulah kekuatan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab tu dalam soal iman dia tidak ada benda khilaf. Dia semuanya benda hak yang qat'i, iaitulah benda putus. Tuan-tuan, sebab tu kalau kita baca dalam kitab fiqh misalnya, tuan-tuan, kitab fiqh di antara kitab yang paling banyak khilaf.
Tuan-tuan, ada ulama yang membolehkan, ada ulama yang tidak membolehkan. Pasal apa? Kadang-kadang masalah fiqh ni dia terdiri daripada masalah ijtihadi, iaitulah ijtihad pendirian sebahagian daripada alim ulama kita. Dan sebab tu kita berbeza. Kita tengok kalau kita pergi di kota Mekah, ada orang dia bersentuh dengan perempuan yang bukan mahram, tak batal. Tiba mai tang kita batal. Sembahyang dia lagu lain, sembahyang kita macam ada perbezaan sedikit. Dan ini adalah kerana apa? Ijtihad daripada ulama-ulama fiqh kita. Maka terdapat macam-macam pendapat dekat situ. Tuan-tuan, ni dalam soal fiqh. Tetapi di dalam soal iman dan juga soal tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak ada khilaf. Dalam soal iman dia ada dua aja. Sama ada orang ni orang mukmin ataupun dia adalah orang yang kafir. Dia orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan tengok kita nak cakap apa. Tuan-tuan tengok apa yang kita nak buat. Tuan-tuan tengok apa yang kita nak i'tiqad. Jangan mudah-mudah untuk kita terima sesuatu benda. Takut dia berkait dengan hak yang ni, iaitulah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, selama duduk di atas muka bumi ni, memanglah kehidupan ni macam hak kita punya. Tuan-tuan, tapi bila mana esok kita berada kat sana tu, kata Allah Subhanahu wa taala, qala rabbirji'un. Nanti ada orang yang dia nak minta balik semula di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kata Allah apa dia? Hiya kalimatun qailuha. Dia merupakan satu kalimat yang boleh kamu kata tapi tak boleh nak ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan, soal iman, soal akidah, yang ni jaga bagi, biar kita ada perasaan takut. Aku buat benda ni agak cuba siasat dulu. Sebelum daripada mana kita nak terima, sebelum daripada mana kita nak beramai. Tuan-tuan, Nabi SAW, di antara doa Nabi SAW, Rabbi zidni ilma, ya Allah, tambahkan ilmu pengetahuan yang ada pada aku, ya Allah. Tuan-tuan, untuk apa lagi Nabi SAW minta ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Nabi SAW secara langsung akan diberikan tunjuk ajar oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala? Tuan-tuan, tapi Nabi masih lagi doa dengan Allah, Rabbi zidni ilma, ya Allah, tambahkan ilmu pengetahuan yang ada pada aku ni. Tuan-tuan, pasal apa Nabi SAW masih lagi minta ilmu pengetahuan? Kenapa masih lagi minta petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala? Tuan-tuan, pada malam Isra' wal Mi'raj, Nabi SAW dah melawat dah neraka, dah melawat dah syurga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tuan-tuan, dalam salah sebuah riwayat, tuan-tuan, yang ni diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya dan juga disokong oleh Al-Imam At-Tabrani rahimahullahu ta'ala, bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala kata kepada Nabi Allah Adam alaihi salam, wahai Adam, aku jadikan semua kejadian ni kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, semua benda yang ada ni kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Allah Taala kata dah, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Hei Muhammad, apa-apa yang kau nak maka pasti kami akan kabulkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kiblat kita yang mula-mula kiblat ni kat mana? Baitul Muqaddis. Tuan-tuan, Nabi nak sangat-sangat kalau bolehlah kiblat ni Nabi tak kata dengan Allah. Cumanya setiap kali nak semayang ni Nabi duk pandang kepada Baitullahil Haram.
Tuan-tuan, Nabi bercita-cita, alangkah eloknya kalaulah Baitullahil Haram ni dia kiblat umat Islam menghadap kepada Baitullahil Haram. Tuan-tuan, dan Allah Subhanahu wa taala suruh tukar arah kiblat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha." Hei Muhammad, kami pusingkan arah kiblat ni mengikut sebagaimana yang kau kehendaki, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang Nabi nak ni semuanya Allah Subhanahu wa taala beri. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Hei Muhammad, benda yang kau nak ni semuanya aku akan beri, kata Allah. Tuan-tuan, Nabi minta lagi dengan Allah, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan pengetahuan. Ya Allah, tambahkan lagi petunjukmu kepada kami. Tuan-tuan, di antara doa para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, antara doa-doa mereka yang saleh, mereka berdoa pada Allah, Allahumma inna na'udzubika minas salbi ba'dal 'ata. Allahumma inni a'udzubika minas salbi ba'dal 'ata. Ya Allah, aku minta perlindungan daripada nikmat ditarik setelah daripada mana engkau memberikan nikmat kepada kami. Tuan-tuan, kita tengok bagaimana orang saleh ini tadi dalam menjaga petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka jaga keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, saya sentuh benda ni pasal apa? Kerana di akhir zaman ni, tuan-tuan, pahaman kita terhadap agama ni ada macam-macam dan semuanya berniat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, dalam keadaan kita nak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ini, maka perlu diletakkan satu benda, iaitulah niat yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, pasal dia memerlukan kepada niat yang betul supaya kita senantiasa berada pada landasan hidayat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, bukan menjadi perkiraan orang tu berlaku benda-benda yang luar biasa pada dia. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dia sebut, janganlah kamu melihat kepada satu orang kerana dia berjalan di atas air. Jangan kamu melihat kepada satu orang kerana dia boleh terbang di udara. Tetapi hendaklah engkau memerhatikan bagaimana tingkah lakunya, sama ada sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun sebaliknya. Tuan-tuan, ini disebut oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Lihat bagaimana keadaan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Lihat tingkah lakunya sesuai ke tidak dengan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sebab tu ulama pada zaman dulu, cerita ni diceritakan dalam kitab Ta'lim Muta'allim Tariqut Ta'allum yang dikarang oleh Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, disebutkan dalam kitab tersebut, orang zaman dahulu ketika mana nak mengaji kepada satu orang tok guru, maka dia akan duduk di tempat tersebut selama sebulan. Tuan-tuan, dia tak mengaji lagi, dia duduk kat tempat tu selama sebulan. Dan berzaipa dia duduk selama sebulan dekat tempat tu kerana nak tengok tingkah laku orang ni sesuai ke tidak sebagaimana yang diajak oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun sebaliknya. Pasal apa, tuan-tuan? Nak jaga supaya dia tak bersangkutan dengan perkara iman, akidah ataupun tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka dia kata, dan bermula yakin itu ibarat daripada kuat iman dan tetapnya. Nya tu kembali pada iman. Tetap iman tu tadi tak goyah dah. Dan kejapnya, kejap maknanya kuatlah, maknanya tetap lagi kuat iman tersebut hingga jadi ia seolah-olahnya
bukit yang tinggi tidak menggerak akan dia oleh syak. Tuan-tuan, makna kata apa-apa pun juga yang datang pada dia, yang boleh meragu-ragukan benda yang ragu-ragu ni maka iman dia tak bergoncang pada masa itu. Ibarat gunung yang kuat lagi kukuh, tak bergerak langsung. Maka ni keimanan yang dikehendaki kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan, sebab tu di dalam syahadah kita, tuan, kita kata lagu mana? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maksudnya apa? Aku naik saksi. Itu maksud dia. Tuan-tuan, bila kata aku naik saksi ni, saksi-saksi ni, tuan-tuan, dia adalah benda yang boleh kita tengok dengan mata kepala. Tuan-tuan, ni yang dimaksudkan sebagai saksi. Tuan-tuan, sedang kita tak melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tak lihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita kata kita naik saksi kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan, pasal apa kita berani kata macam tu? Aku naik saksi, makna kata seolah-olah macam kita menyaksikan Allah ini dengan mata kepala kita. Tuan-tuan, kita sebut aku naik saksi. Tuan-tuan, disebutkan oleh ulama, kita kata dengan kata-kata yang begitu yakin dan juga tegas ni. Kerana apa? Kerana ini soal berkenaan yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, walaupun Allah Subhanahu wa taala itu kita tak nampak dia secara nyata, ketui tak nampak. Tuan-tuan, walaupun kita tak melihat Nabi SAW, tapi pasal apa yang kita kata ni seolah-olah macam kita tengok Allah dan tengok Nabi Muhammad SAW. Tanda sebab tu ulama tauhid kata makna asyhadu ni ai a'lamu. Asyhadu ai a'lamu. Makna asyhadu iaitulah aku tahu dan aku yakin sungguh. Tuan-tuan, walaupun tak melihat Allah, walaupun tak melihat Nabi SAW, tapi kerana aku yakin, kerana aku tahu dan kerana aku percaya melalui daripada tanda-tanda yang telah pun dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala ini, maka aku yakin dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga aku yakin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedang kita, tuan-tuan, tak pernah sekali pun melihat Allah, tak pernah sekali pun melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dengan penuh keyakinan kita kata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pasal apa, tuan-tuan? Kerana dia melibatkan kepada soal keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab tu ulama, tuan-tuan, antaranya al-Imam Zunnun al-Misri rahimahullahu ta'ala, dia kata ada tanda orang-orang yang benar yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Zunnun al-Misri rahimahullahu ta'ala, tanda orang yang yakin pada Allah Subhanahu wa ta'ala ni, yang pertama, dia akan melihat kepada setiap sesuatu itu adalah kepada Allah. Dia akan lihat semua benda ni tadi semuanya adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kihnilah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu arda, bila mana dia terminum satu susu yang dah rosak dah, susu tu basi dah. Tuan-tuan, bila mana dia duk minum ni, tiba-tiba, tuan-tuan, dia terbatuk, terkelak balik susu tu. Tuan-tuan, lalu apa kata Sayyidina Umar? Sayyidina Umar kata, ma'aladzu hadzal laban. Masya Allah, dia kata, betapa susu ni lazat sangat. Ianya adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, tak kata apa-apa. Kita, tuan-tuan,
masakan pada hari tu kurang garam sikit ya, dah lah ada darah tinggi. No. Dia nak makan sedap je rasa. Duk rasa tawak. Garam tak cukup. Tuan-tuan dia kata, "Poh ni tawak." Tawak ni. Kadang-kadang tuan-tuan siap tolak lagi macam tu. Poh macam ni. Allah, jauh sangat kita dengan yang dikatakan sebagai orang yang yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Zunnun al-Misri kata, orang yang yakin pada Allah tanda dia yang pertama sekali, setiap sesuatu tu dia pandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, yang keduanya tanda orang yang yakin pada Allah, setiap sesuatu dia akan rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab tu kalau orang yang ada pilihan, kalau orang yang ada pilihan, yang pilihan satu pun baik, pilihan dua pun baik, kita tak tahu. Tuan-tuan, lalu kita pun disuruh untuk buat apa? Al-istikharah, salat istikharah. Tuan-tuan, kata Nabi SAW, "Ma nadima man istakhar." Siapa-siapa yang buat salat istikharah, maka dia tidak akan menyesal sama sekali. "Ma khaba man istashar." Dan siapa-siapa yang minta petunjuk daripada Allah, dia tidak akan kecewa buat selama-lamanya kalau dia merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana semua perkara ni hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan nak tahu ke nanti saat lagi ni, bila mana kita turun daripada masjid ni apa berlaku? Kita tak tahu. Tuan-tuan, kita keluar ikut jalan raya, kita tahu apa yang nak berlaku kat jalan raya saat lagi. Tuan-tuan, kita usaha boleh, ikhtiar kena ada. Tuan-tuan, tapi kita tak tahu apa yang nak jadi lepas daripada ni. Tuan-tuan, sebab tu orang yang yakin dengan Allah, apa-apa pun dia akan rujuk pada Allah Subhanahu wa taala. Terutamanya pada benda yang memeningkan dia. Mana satu nak pilih ni? Tuan-tuan, maka dia rujuk pada Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi SAW sebut, "Ma khaba man istashar." Siapa-siapa minta petunjuk dengan Allah, dia tidak akan kecewa. "Wa ma nadima man istakhar." Dan juga dia tidak akan menyesal ketika mana dia dirikan salat sunat istikharah untuk minta petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ciri orang yang yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, yang ketiga kata Zunnun al-Misri, orang yang yakin dengan Allah ni, apa pun juga dia akan minta daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak kira lah tuan-tuan, dia kena potong ke, dia apa pun, tuan-tuan, semuanya dia yakin bahawa dia minta ni dan semuanya ini kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ada satu orang ulama besar daripada kota Mesir, nama beliau Haywah bin Shuraih, ataupun dia ni digelar sebagai Abu Zur'ah. Tuan-tuan, Abu Zur'ah ni pada setiap bulan kerajaan akan bagi dia 60 dinar. Pada setiap bulan dia akan diberi oleh kerajaan sebanyak 60 dinar. Gaji dia bekerja dengan kerajaan. Tuan-tuan, dia seorang ulama besar. Tuan-tuan, tapi setiap kali dia dapat gaji ni, 60 dinar ni, tuan-tuan, maka dia tidak akan balik terus ke rumah. Dia akan cari mana-mana orang yang susah, mana orang yang memerlukan, maka dia beri. Tuan-tuan, dia beri. Pasal apa? Kerana dia yakin dengan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin dengan pemberian ni, lalu dia akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni nama siapa ni? Haywah bin Shuraih, ataupun nama gelaran dia Abu Zur'ah. Tuan-tuan, Abu Zur'ah ni setiap kali dia bagi 60 dinar, bila dia balik ke rumah, dia tengok-tengok kat bawah sejadah dia ada 60 dinar yang dia beri tadi. Tuan-tuan, akhirnya saudara dia dapat tahu yang mana amalan Haywah bin Shuraih ni, Abu Zur'ah ni, setiap kali dia dapat gaji 60 dinar ni, dia akan bagi pada orang. Balik sekali lagi tengok bawah sejadah ada 60 dinar. Tuan-tuan, lalu saudara dia buat sebagaimana yang dibuat oleh Abu Zur'ah.
Tuan-tuan, dia bagi-bagi, dia balik rumah terus selak sejadah terus. Selak sejadah terus. Selak tuan-tuan, tak ada. Tuan-tuan, kita bukan tak yakin tuan-tuan. Nabi kena jadi lagu ni yang bahaya ni. Selak tak ada. Ai kata, benda baik buat dah. Tuan-tuan, lalu saudara dia bertanya kepada Haywah bin Shuraih, wahai Haywah, selama ni aku duk tengok kau bagi 60 dinar kepada orang, tapi setiap kali kau balik pasti ada gantiannya di bawah sejadah kamu pada tiap-tiap hari. Tuan-tuan, apa kata Abu Zur'ah kepada saudara dia? Kata Abu Zur'ah, aku buat ini dengan keyakinan kepada Allah. Sedang kamu buat ni bukan kamu yakin, kamu coba-coba. Tuan-tuan, ada beza tuan-tuan antara orang hak yang yakin dengan orang hak yang coba-coba. Tuan-tuan, setelah dia tengok orang ni dapat rezeki banyak kerana dengan dia buat sesuatu amalan tu, dia pun nak buat sama. Tuan-tuan, ni coba-coba. Maka kata Abu Zur'ah, aku buat ni dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, maka demikian bagaimana satu orang yang mana dia yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Al-Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Seolah-olahnya bukit yang tinggi tidak menggerak akan dia oleh syak, dan tidak menggoncang akan dia oleh segala waham. Tuan-tuan, makna kata tak bergerak keimanan dia pada Allah. Pasal apa? Kerana dia yakin sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah tuan-tuan, nanti kita akan sambung lagi lah pembacaan kitab kita ni, insyaAllah. Tuan-tuan, cuma saya nak ambil masa 2-3 minit. Tuan-tuan, esok lusa saya akan berangkat menunaikan umrah. Menunaikan umrah. Jadi saya nak minta doa daripada tuan-tuan dan perempuan semua. Mudah-mudahan saya dan juga jemaah yang saya duk bimbing ni, mudah-mudahan mendapatkan umrah yang mabrurah, yang diterima pada sisi Allah. Dan juga mudah-mudahan kami semua ni selamat pi dan juga selamat kembali semula ke tanah air. InsyaAllah tuan-tuan, saya akan sampai balik semula ke sini pada 16 hari bulan. Dah sampai ke Al-Ustaz dah. Mula-mula saya tolak nak pi ni. Mula saya tolak 2-3 kali. Pasal apa? Yalah, kita ni baru setahun jagung balik daripada mengaji. Ada macam-macam benda kita nak buat. Kemudian syarikat tu dia panggil saya, Ustaz, jangan duk risau bah, A to Z I support you. Kena dia cakap bahasa Inggeris tu, kita pun kalah. Pasal itu pi jugalah. Mungkin ni pun satu jemputan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan mendapatkan umrah yang mabrurah dan juga diterima segala amalan pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi minta doa daripada tuan-tuan dan perempuan semua, mudah-mudahan kami semua ni mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammudna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma ta'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wa sahbihi baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam.